iaitu dari Bersatu. Jadi 36 campur 60 campur 18, jadi dia kata dia ada 114. Apabila Tun cuba pergi ke istana untuk menyatakan bahawa bukan 36 yang menyokong Tan Sri Muhyiddin, waktu itu pintu istana sudah pun ditutup dan Tun tak dibenarkan masuk. Kalau hari itu Tun dapat masuk, cerita dah jadi lain. Kita cuma perlu membuktikan bahawa Tan Sri Muhyiddin tak mendapat simple majoriti 112 kerana partinya bukan 36 yang menyokong. Sebaliknya tolak 6 atau 7 atau 8 yang Tun telah siapkan statutory declaration untuk diserah kepada istana. Jadi 36 yang Tan Sri Muhyiddin hantar masuk mengatakan sokong dia, ternyata itu tidak benar. Sebab itu pada hari beliau angkat sumpah di istana, kita telah membuat laporan polis bahawa Tan Sri Muhyiddin sebenarnya melakukan penipuan kepada istana, membawa nama 36 sokongan, sedangkan itu tidak betul. Itu yang pertama kita buat dulu, buat laporan polis. Yang ini saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan daripada Parti Amanah yang telah menunaikan tanggungjawab mereka. Laporan itu dibuat oleh kawan-kawan Amanah. Pagi dia angkat sumpah, pagi itu juga kita pergi balai polis. Bagi tahu dengan polis, Tan Sri Muhyiddin yang masuk ke istana bukan 36 sokong dia. Yang jelas Tun Dr. Mahathir tak bersama dia, Syed Saddiq tak bersama dia, Mukhris tak bersama dia, Amiruddin Hamzah tak bersama dia, Mazli Malik tak bersama dia. Ketika dia menyerahkan kepada istana 36 nama, sudah tentunya 36 itu termasuk nama-nama yang menyokong Tun. Oleh kerana itu asas aduan kita kepada polis Diraja Malaysia. Itu kita siarkan, biar polis buat. Apa yang kita buat lagi? Kita buat lagi dengan menghebahkan kepada umum bahawa numbers yang diperlukan sebenarnya menjadi milik kita. Sebab itu kita hebahkan kepada umum pada malam itu. Keputusan seterusnya ialah kita akan mengadakan roadshow, memberikan penerangan kepada rakyat tentang kedudukan perkara ini. Dan inilah yang sedang kita lakukan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa khabar Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sekarang? Saya dengar ucapan dia, ucapan sulung dia, maiden speech. Perenggan yang pertama, saya bukan pengkhianat. Tuan-tuan, ini ayat yang datang daripada seorang yang jiwanya resah. Saya bukan pengkhianat, saya cuma nak selamatkan negara, katanya. Negara okey dalam jagaan Kerajaan Pakatan Harapan. Tan Sri Muhyiddin pun anggota pentadbiran. Saya kesian dengan beliau sebab kalau sebulan kami mesyuarat kabinet 4 kali setiap hari Rabu, beliau datang 1 kali saja dalam sebulan. 3 minggu lagi cuti sakit. Beliau seorang pesakit kanser. Beliau menjalani 12 rawatan. Beliau baru saja pulih daripada rawatan penyakit kanser. Saya, Abang Mat, Lok, kecuali kalau kami berada di luar negara, saya paling kurang lah setahun barangkali 3 kali saja. Ya, Abang Mat yang paling kerap, ya, sebab dia Menteri Pertahanan. Saya tak apa, jaga bawang, jaga cabai, jaga ayam, jaga telur. 3 kali saja sebulan saya keluar. Saya jarang ponting mesyuarat jamaah menteri. Jadi pagi-pagi hari Rabu 9.30, siapa yang berada di luar negara, siapa yang bercuti, akan ada satu nota atas meja kita. Saya masih ingat Tan Sri Muhyiddin sering ambil cuti sakit. Pernah dalam sebulan datang sekali aja. Saya pun terfikir,
Kalau dah kedudukan kesihatan dia macam itu, sekarang ambil jawatan Perdana Menteri dengan tekanannya, dengan segala macam. Dia pesakit kanser. Simpati saya kepada dia. Tuan-tuan, sekarang dia Perdana Menteri. Yang pertama, dia berhempas pulas untuk melawan persepsi pengkhianat. Itu tugas dia yang sangat berat. Walau dia olah macam mana pun skrip dia, orang akan tetap melekat dalam kepala, ini era gelap, darkness, horrifying. Ini seolah-olah no limit of treacherous. Tak ada limit terhadap pengkhianatan. Era gelap, horrifying. Dan dia sedang bergelut dengan satu persepsi khianat. Dan ini cabaran nombor wahid buat Tan Sri Muhyiddin. Dia akan ambil masa untuk jernihkan keadaan ini. Yang pertama. Yang kedua, cabarannya ialah berapa lama dia boleh wujudkan cohesiveness. Berapa lama dia boleh pegang hold kerjasama dengan PAS, dengan UMNO, dengan MCA, dengan MIC, dengan Bersatu ataupun faction Sarawak. Berapa lama dia boleh pegang? Sebab dia nak kena balance semua ni. Siapa dilantik Timbalan Perdana Menteri, siapa dilantik menteri, adakah ini puas hati, ini tak puas hati, berapa lama? Ujian keduanya adalah cohesiveness. Ujian yang kedua. Ujian yang ketiga, rakyat Malaysia dan dunia nak tengok Kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin ni, apa bezanya, kelainan yang dia nak bawa dengan Kerajaan Pakatan Harapan yang mendapat mandat. Orang nak tengok what's the difference, apa bezanya. Orang sedang tunggu apa bezanya. Saya tonton ucapannya. Dia kata, saya tahu rakyat perlu wang untuk hantar anak ke sekolah, belanja kesihatan, belanja pendidikan, belanja dapur. Itu memang sebahagian daripada tumpuan utama oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang Tan Sri Muhyiddin di dalamnya. Tak ada yang baru. Tak ada satu pun yang baru lagi. Cabaran yang keempat adalah Perikatan Nasional Kerajaan Pimpinan Tan Sri Muhyiddin ini. Bagaimana dia nak mewujudkan intercommunal relationship sesama rakyat berbilang kaum di negara kita. Sebab itu akan mempengaruhi arah atau direction, kesan terhadap ekonomi dan keyakinan pelabur di negara kita. Kerana rakyat sentiasa teringat Tan Sri Muhyiddin adalah seorang pemimpin politik yang sebut, I am the Malay first. Kerajaan Pakatan Harapan adalah kerajaan yang mengiktiraf dan meraihkan kepelbagaian di antara Melayu, Cina, India, Iban, Dayak, Kadazan dan sebagainya. Sekarang orang nak tengok bagaimana Tan Sri Muhyiddin uruskan ini. Kegagalan beliau untuk membuat pelantikan jemaah menteri menyebabkan orang menimbulkan satu prasangka dia sedang bergelut untuk menyeimbangkan. Cabaran terbesar adalah kalau dia nak ambil di kalangan UMNO, dia ada Datuk Najib, dia ada Zahid, dia ada Tengku Nan yang di mahkamah sebut 2 juta itu macam duit kopi saya saja. Aset dia hampir 1 bilion ringgit. Kami bila jadi kerajaan, tugas yang pertama kami diarahkan adalah isytiharkan harta. Duit dalam bank banyak mana? Rumah ada berapa? Motorkar ada berapa? Kalau ada saham sila isytiharkan. Kemudian selepas itu, setahun lepas itu isytiharkan juga. Saya Januari baru ni isytihar lagi. Lepas tahun berapa banyak penambahan aset saya. Tuan-tuan, Kerajaan Perikatan Nasional ini 18 wakil rakyat PAS sampai sekarang tak bersedia untuk isytiharkan harta mereka. 42 ahli Parlimen Barisan Nasional seorang pun tak bersedia mengisytiharkan harta mereka. Tuan-tuan, apakah kita sanggup
kerajaan Malaysia yang telah kita bina melalui mandat sah ini dipimpin oleh pemimpin Perikatan Nasional yang komitmen kepada rakyat satu saja. Terus terang, isytihar harta pun mereka tak sanggup. Apa jaminan mereka boleh jaga amanah negara dan nak jaga rakyat dengan baik kalau mereka terus memerintah? Kita boleh lena tidur. Tuan-tuan nak tahu aset kita? Rujuk saya, GIACC Tan Sri Abu Kasim, MACC, semak. Masukkan saja nombor nama Saifuddin Nasution, semak. Berapa banyak rumah ada, berapa banyak kereta ada. Tuan-tuan akan tengok Saifuddin Nasution aset satu apartmen di Damansara luas 1180 kaki persegi. Itu aset rumah saya. Tuan-tuan akan tengok banyak mana motorkar saya ada. Yang jelas tuan-tuan, selama 21 bulan kami memerintah, saya nak bagi satu perisytiharan terbuka. Tak ada satu sen pun duit rasuah yang masuk dalam akaun pribadi seperti mana Datuk Najib sedang bertarung sekarang di mahkamah. Tuan-tuan tengok kes Datuk Najib, semua dia tak tahu. SRC, kumpulan wang amanah pencen. Sebelum pilihan raya, kita cerita ni, duit ni dia nak ambil sebab nak beli lombong arang batu di Mongolia. Kita janji pada rakyat, jika kita dapat mandat, kes ini kita akan bawa ke mahkamah. Kita tunaikan janji kita. Sekarang dia sedang bergelut. Kalau dia terlepas tuan-tuan, itu adalah kerana pengkhianatan Muhyiddin dan Azmin Ali yang akan menyebabkan mereka ini terlepas. Cuba kita tengok dia. Bila disoal, saya tak tahu siapa yang masukkan duit. Tiba-tiba ada duit dalam akaun saya. Itu je dia jawab. Ya. Dia tak tahu, dia kata. Peguam dia Tan Sri Syafi'i Abdullah, dia senang dia disebut. Najib tak tahu yang Arif. Tapi dia boleh belanja duit yang tak tahu tu. Dia boleh belanja. Tapi dia tak tahu macam mana duit masuk. Tuan-tuan, itu baru satu kes. Kes 1MDB Jolo. Jolo sekarang tak terkejut kita. Kalau sikit masa lagi dia balik lah. Dia menjelmakan balik. Sebab kerajaan Perikatan Nasional dah ada. Zahid tak banyak, lebih kurang 42 cas saja. Tengku Nan sedang bergelut lagi. Aziz Rahim, bekas pengurusi tabung haji, belum selesai lagi. Ini berderet semua ni. Bila ditanya kepada Presiden PAS, Haji Hadi, apa komen Tuan Haji terhadap kes ini? Oh, ini semua perkara kecil. Yang besar adalah selamatkan negara. Tuan-tuan, nama saya Saifuddin and I am a Muslim. Untuk rakan-rakan saya yang non-Muslim, percayalah, kenyataan Tuan Haji Hadi is not a true teaching of Islam. Saya nak declare terang-terang. Dia hijack kepahaman Islam. Tanggungjawab kita adalah amar makruf nahi mungkar. Lawan kemungkaran dengan kuasa, dengan lidah, dengan tangan. Lawan. Kalau selemah-lemahnya, lawan dalam hati. Dia tahu kerosakan yang sedang berlaku. Dia tahu kemungkaran itu. Dia kata ini perkara kecil, yang besar adalah selamatkan rakyat, selamatkan negara. Tuan-tuan, ini kalau sekat kita lawan dengan UMNO satu bab. Tapi bila kita lawan dengan tokoh yang macam ini, yang memberikan implikasi agama terhadap satu pandangan, itu akan menyebabkan rakyat menjadi sangat keliru. Ini bahayanya. Sebab itulah tuan-tuan, apa yang akan kita lakukan? Saudara Lok sebut tadi, yang pertama 18 Mei, betul-betul seminggu sebelum raya, sidang parlimen akan diadakan Ramadan, tuan-tuan ya. Doa banyak-banyak. Ramadan kita akan masuk parlimen. Saya baca dalam sejarah Nabi Muhammad,
perang bulan Ramadan ini ada 13 peperangan. Satu pun Nabi tak pernah kalah. Tapi insya-Allah kita akan ambil semangat itu. Yang kedua, kita akan jelajah seluruh negara melalui pentas penerangan seperti ini. Ini yang kita akan buat. Yang ketiga, kita akan terus mempertahankan kerjasama politik Pakatan Harapan, dan komitmen kita ialah Sekretariat Pakatan Harapan yang saya ambil alih daripada Saifuddin Abdullah. Itu Saifuddin Abdullah, ni Saifuddin Nasution. Khianat tak ada dalam kamus kita. Yang ini kita akan adakan pertemuan setiap minggu bagi memastikan Pakatan Harapan ini intak dan terus bergerak. Tadi saya hubungi Saudara Guan Eng, Saudara Anwar, Saudara Mat Sabu. InsyaAllah komitmen kita adalah Majlis Presiden Pakatan Harapan juga kekerapannya, kalau tidak seminggu sekali, adalah sekali bagi setiap 2 minggu. Tapi Sekretariat Pakatan Harapan akan terus mengatur gerak. Kita akan terus keluarkan policy statement dari masa ke semasa, memberikan penjelasan. Yang ini saya beri jaminan akan kita laksanakan. Saudara yang saya hormati sekalian, saya juga nak sampaikan bahawa dalam keadaan di mana rakyat memerlukan maklumat, sudah tentulah penjelasan secara bersemuka begini datang daripada sumber yang paling otoritatif. Saya akan bantu sebarkan. Saya bersetuju dengan Saudara Lok. Kita akan pertahankan prinsip perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan ada satu lagi Lok, kesopanan dan kesusilaan. Yang ini adalah menjadi teras kita. Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dan yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita menjadi manusia yang berpegang kepada agama, tak ada agama yang merestui perbuatan khianat. Percayalah, tak ada agama yang boleh justify perbuatan khianat. Tak ada. Karena itu, keyakinan kita, kalau kita percaya kepada kebijaksanaan rakyat, wisdom of the people, never underestimate the wisdom of the people, percaya mandat rakyat, jaga amanah itu dengan baik, saya yakin kerajaan Perikatan Nasional ini takkan lama hayatnya. Kita ada peluang di parlimen, dan kalaupun kita harus bersedia untuk snap election, tuan-tuan, saya boleh tengok sekarang mood dalam social media. Saya sarapan pagi dengan Lok tadi, dengan Cintong. Ini rutin kami. Liu Cintong, bekas Timbalan Menteri Pertahanan, Lok dan saya kerap berjumpa sarapan pagi. Dan hari ini topik kita reaksi dalam social media. Saya kata, Lok, dulu masa saya jadi menteri, satu post yang saya masuk, 12, setiap 10 yang komen, 12 saya kena maki. 10 komen, 12 kena maki. Hari ini satu post yang kita hantar, satu sampai ke 10, tak jumpa lagi nada memaki. Belum jumpa lagi. Saya ingat saya seorang. Lok pun sama. Dia post cerita pasal driver dia lah. Driver dia, seorang Melayu, selalu tepati masa. Jadi bila driver tepati masa, Lok pun akan sampai ke satu tempat majlis dengan lebih awal. Jadi Lok kata dia selalu dipuji sebab sampai awal.
Kata Luke, pujian itu milik pemandunya. Itu aja story dia. Saudara akan tengok ratusan ribu, bahkan juta yang likes, yang respon kepada posting yang begitu simple. Jadi tuan-tuan, rakyat di luar sana, dia tengok kita sebagai kerajaan, kita berhempah pulas, ada kelemahan, mereka kritik, yes. Tapi sekarang, bila Pakatan Harapan itu jatuh kerana perbuatan khianat, rakyat lebih marah terhadap pengkhianatan. Inilah yang sedang berlaku sekarang. Oleh kerana ini kawasan Tuan Haji Muhammad Sabu, saya tak boleh ambil masa lebih daripada beliau. Saya gembira dapat menjadi sebahagian daripada sejarah ini. Saya salute tuan-tuan dan puan-puan yang datang beramai-ramai pada malam ini. InsyaAllah kita akan terus berjuang sehingga mandat rakyat diletakkan kembali pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Saifuddin Nasution atas penjelasan yang lebar. Faham tuan-tuan? Turut bersama kita juga adalah Adun Sentosa. Ya. Jadi tuan-tuan, tanpa membuang masa, sebagaimana yang kita tunggu-tunggu, penceramah utama kita pada malam ini, Yang berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Hao. Wanakam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jaga kesihatan coronavirus. Jadi kalau ada sakit tekak, terasa tak sedap, cepat-cepat pergi cek di hospital. Saya malam ini yang datang berceramah, saya nak bagi duit poket 2 juta ringgit seorang. Inilah dia pemimpin UMNO. 2 juta tu hanya duit poket. Saya jadi melengung. Jadi menteri lebih 22 bulan. Kita nak bagi duit poket banyak tu, tak mampu langsung. Tiba-tiba parti Islam yang Tok Guru jadi pemimpin boleh pergi kawan dengan puak-puak perompak ni. Saya tak faham apa yang berlaku di dunia politik sampai ke peringkat ini untuk mengejar kuasa. Sebenarnya perancangan untuk menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan telah lama berjalan. Mereka memainkan orkestra yang dirancang bersama. Sebab jangan lupa, saya ini Menteri Pertahanan. Saya dah dapat laporan risik. Tapi sebagai menteri, saya tak bolehlah dedahkan itu semua. Sikit-sikit boleh. Dimainkan isu perkauman, di antaranya untuk mewujudkan kerajaan tanpa DAP. Inilah yang diajak saya untuk berbincang. Apa kesalahan DAP? DAP bersalah kerana menang banyak dalam pilihan raya. Kalau Petani menang 7 kerusi, tak ada masalah. Kenapa kamu pergi menang 42? Bila menang, jadi kerajaan bersama amanah, keadilan dan bersatu. Dilantik menteri-menteri. Hadirin sekalian, mereka gunakan isu perkauman secara subversif, secara pakatan tertutup, untuk mengatakan bahawa DAP atau Cina telah ambil alih Malaysia. Ini di-share bersama oleh UMNO dan PAS dan beberapa orang pemimpin dalam keadilan dan bersatu. Saya sebut di sini, bahkan berkali-kali disebut tadi oleh
Yang berhormat Saifuddin Nasution, yang duk curi, yang duk pelingkup hak Melayu ini DAP kan pemimpin Melayu? Melingkup tabung haji, tak ada seko lembaga pengarah tabung haji daripada Cina atau DAP. Yang melingkupkan Felda, tak ada lembaga pengarahnya Cina atau DAP. Tetapi inilah isu yang dimainkan dalam blog, dalam video, dan kita menjadi mangsa di antaranya. Kita membiarkan, memberi kebebasan untuk bercakap, bersuara, termasuk memfitnah. Akhirnya program mereka ini disusun dan akhirnya mereka berjaya rampas kuasa di atas isu perkauman. Isu perkauman dimainkan. Saya dipanggil untuk bertemu dengan Tan Sri Mahyudin Yassin. Saya sebut nama malam ni, selalunya saya tak sebut. Dia kata kita kena bincang, kita dah ada jumlah undi yang cukup untuk mengambil alih pemerintah dan tolak DAP. Adakah Bang Mat boleh setuju? Saya jenis diam, saya orang dengar. Saya biasa kena maki, cakap macam mana pun saya diam. Saya kata tak boleh. Ya, kita pilihan raya kita kalah. Kita kalah di Cameron Highland, kita kalah di Tanjung Pei, kita kalah di Kimanis. Kalau kalah, pilihan akan datang, BN menang, ambillah pemerintahan ini. Kenapa rompak di tengah jalan? Ini kerajaan celaka merompak di tengah jalan. Kalau you are confident, dah menang di Cameron Highland, menang di Tanjung Pei, menang di Kimanis, ayo pilihan akan datang, kerja kuat, BN pas, ambil alih pemerintah. Tapi mereka tahu kerajaan Pakatan Harapan dah mula menunjukkan hasil. Tol sudah mulai turun, harga minyak mulai stabil, siasatan penyelewengan dah mula terbongkar. Bila saya jadi Menteri Pertahanan, yang pertama sekali kita minta jawatan kuasa siasatan khas yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang, siasat Kementerian Pertahanan. Bila disiasat didapati land swap, yaitu tanah Kementerian Pertahanan yang dibuat perumahan dan sebagainya, didapati kerajaan Kementerian Pertahanan rugi 500 juta. Itu baru satu. Kemudian kapal 6 biji LCS, sepatutnya kapal pertama siap pada April tahun 2019, dijangka akan siap kapal pertama tahun 2023. Berapa belanjanya? Lebih kurang 9.5 bilion. Berapa kerajaan dah bayar? Lebih daripada 6 bilion. Bila disiasat oleh jawatan kuasa yang diketuai oleh bekas ketua adik negara, didapati katanya ada penyelewengan yang dahsyat. Dan dalam rangka kami nak buat report polis, forensik audit, dalam keadaan itu tiba-tiba kerajaan ini tumbang. 6 helikopter dibeli, lebih 300 juta. Dah bayar 112 juta. Sepatut helikopter itu sampai yang pertama November 2017. Sampai sekarang sebiji pun tak sampai. Ini sedang disiasat secara forensik audit supaya dapat diperjelaskan kepada rakyat kemana wang tuan-tuan pembayar cukai pergi. Inilah hadirin sekalian, itu baru Kementerian Pertahanan. Belum lagi kementerian-kementerian yang lain penyelewengan dilakukan. Dan saya akui, semasa menjadi Menteri Pertahanan, angkat sumpah 12 hari bulan 5, lebih awal daripada menteri-menteri di hadapan saya, saudara Saifuddin, Yang Berhormat Anthony Loke dan lain-lain, saya memang kurang melawat kawasan. Karena tumpuan seperti disebut rakan-rakan tadi, terutama ni kami ni baru jadi menteri, nak kena faham selok-belok pentadbiran dan sebagainya. Kemudian Menteri Pertahanan ni paling banyak sekali keluar negara.
saya pergi ke Munich, Jerman, dalam Munich Security Council di sana, berdepan dengan jenderal-jenderal daripada NATO. Saya kata pada mereka, jangan membawa konflik yang berlaku di Timur Tengah, bawa konflik itu ke South China Sea. Kita berdepan dengan mereka, kita bercakap dengan mereka. Kemudian saya terus ke London, sekejap transit, terus pula ke mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN di Hanoi. Balik daripada Hanoi, tengok-tengok kerajaan jatuh. Anak Arab jadah dia. Jatuh kerana pengkhianatan daripada ahli parlimen daripada keadilan dan bersatu, menyokong bersama dengan UMNO PAS dan rakan-rakan yang lain yang mereka dapat bersama untuk menumbangkan kerajaan ini. Itu pun tumbang atau tidak telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Saifuddin Nasution tadi. Hadirin sekalian, kita sudah mula boleh turun ke bawah. Pemerintah ini sudah ada gelombangnya yang kita boleh buat. Ya, hadirin sekalian, kita ada banyak kelemahan, tetapi kelemahan itu kita baiki dari masa ke semasa. Hadirin sekalian, Tun Mahathir kadang-kalanya kita bimbang juga. Dia selalu berbincang dengan menteri-menteri Melayu. Dia tak bawa menteri-menteri DAP. Tetapi kerana apa begitu? Sebab menteri DAP faham soal shared prosperity, yaitu kemakmuran bersama. Selalu kami bincang dengan Tun, dipanggil menteri-menteri Melayu, bincang bagaimana orang Melayu tidak lari daripada tempat tinggal mereka di Kuala Lumpur dan di Selangor ini. Bincang. Bukan kita nak rampas hak orang bukan Melayu, tapi bincang nak selamatkan orang Melayu supaya duduk dalam bandar. Ini menteri DAP tahu, tapi mereka tidak membantah kerana mereka tahu memang tugas kerajaan menyeimbangkan antara kaum Melayu yang lemah, yang kurang dalam bagian ekonomi mesti ditolong, dan orang-orang Tionghoa yang bijak dalam perniagaan dan mampu dalam perniagaan hendaklah membantu menyeimbangkan keadaan ini. Ini kami bincang dalam kabinet, di luar kabinet. Bukanlah kita ini menjadi pak turut apa yang dikatakan oleh DAP. Bahkan hadirin sekalian, Lim Guan Eng di antara Menteri Keuangan yang kuat mempertahankan Terengganu dapat royalti minyak. Itu hak mereka. Dia yang menekankan supaya luluskan royalti minyak ke Terengganu 5% itu, yang mereka dapat lebih 1.2 bilion. Tapi dimainkan di luar ini DAP dah perintah habis Melayu. Akhirnya orang Melayu dibuai dengan isu perkauman, termasuk daripada PAS yang mengaku parti Islam. Mereka terlibat dalam menjatuhkan kerajaan yang menentang rasuah, mengangkat semula perasuah-perasuah untuk memerintah Malaysia. Saya hadirin sekalian, daripada awal lagi mereka anggap bila kita ni dah jadi menteri, adalah datang ngorat-ngorat, tak bolehlah kita bersama bincang. Saya kata, Bamat ni biasa jadi pembangkang. Kalau kata tidur ni di surau pun boleh, di dewan pun boleh, hotel 1 bintang pun boleh, 6 bintang pun boleh. Nak tidur tepi jalan pun boleh, nak tidur dalam surau pun boleh, nak tidur dalam istana pun boleh. Tapi hadirin sekalian, dengan keadaan itu mereka anggap kita ni akan kejar apa saja demi menyelamatkan kedudukan sebagai jawatan menteri. Kalaulah kita kejar jawatan itu semata-mata, rakyat ditipu sekali lagi. Ini bukan sifat kita dalam perjuangan ini. Hadirin sekalian, sebab itulah kita tengok dan selalu sebut, Tun berkali-kali sebut dia sebagai Perdana Menteri. Dia kata tak boleh tinggalkan DAP karena dia menang melalui pilihan raya. Dan sebarang perkara kita bincang melalui kabinet dan luar kabinet. Kenapa kita takut? Akhirnya sekarang ini
nak wujud kerajaan Melayu. Mana kita nak tahu ni orang Tionghoa, orang India ni. Mereka rakyat Malaysia. Dan tadi yang berhormat Anthony Loke sebut, dia uphold, pegang kepada perlembagaan. Sebab misalnya jadi isu besar di antaranya bila Lim Chin Tong DAP jadi timbalan Menteri Pertahanan. Ini pertahanan negara ni, Lim Chin Tong jadi timbalan Menteri Pertahanan ni, apa nak jadi pada Melayu? Lim Chin Tong nak buang, nak usik pangkat seorang jeneral pun tak boleh. Sebab mana ada menteri? Dalam Angkatan Tentera kita ada Majlis Presiden. Majlis Presiden ni pengurusinya Menteri Pertahanan. Siapa ahlinya? Panglima Angkatan Tentera. Melayu ke Cina? Wakil Raja-Raja Melayu. Melayu ke Cina? Melayu. Ketua Setiausaha. Melayu ke Cina? Ahli lain hanya boleh dijemput. 4 orang ni tak ada salah seorang tak boleh mesyuarat Majlis Angkatan Tentera. Nak naik pangkat jeneral itu, nak naik semua, ni pengurusinya. Tapi puak-puak nak haram jadah ni main mengatakan habis Melayu dalam Angkatan Tentera. Inilah hadirin sekalian, bijak pandai Melayu di universiti pun kadang-kadang terpengaruh dengan hujah-hujah bodoh itu. Inilah Lim Chin Tong memanglah dia timbalan menteri, dia jagalah urusan veteran, urusan kebajikan dan sebagainya. Tapi inilah dimainkan isu perkauman, orang termakan. Dan Field Marshal kepada Angkatan Tentera ialah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong, bila dia ada keraguan tu perkara, direct dia boleh panggil Menteri Pertahanan. Dan memang yang di Pertuan Agong memang memanggil Menteri Pertahanan untuk bincang beberapa perkara. Tak ada masalah, berlaku masalah tentera kita, askar Melayu diraja dan sebagainya akan terhapus dengan adanya Chin Tong di situ. Itu pembohong yang dilakukan oleh UMNO dan PAS. PAS UMNO, PAS UMNO, PAS UMNO, bohong. Tapi orang bijak pandai boleh terima. Kadang tu aku heran lah. Ada bekas ketua hakim apa tu, kononnya hebat lah. Duk tulis hak Melayu sekarang ni. Kenapa tak tulis yang mengkhianatkan hak-hak Melayu di Malaysia ni ialah Melayu? Kalau tanah reserve Melayu hilang begitu banyak, tolong sebut mana yang ketua menterinya orang bukan Melayu melainkan Pulau Pinang. Kelantan siapa? Pahang siapa? Negeri Sembilan siapa? Melaka siapa ketua menteri? Tapi yang mereka mengadu hilang hak tanah reserve ini, mereka yang buat. Tapi inilah hadirin sekalian isu perkauman yang saya kesal. Walaupun kita dah maju merdeka 60 tahun, masih lagi termakan isu perkauman ini. Dan yang memainkan isu perkauman ini nak jadikan kerajaan Melayu ialah Tan Sri Mahyudin Yassin. Dia Nafi, sok ke depan ni. Please. Ni bekas Menteri Pertahanan tau. Admin tu Pak Yek je. Itu Pak Yek yang menggerakkan itu. Dia di antara yang main peranan nak wujudkan Malay based government di Malaysia, yang berbagai kaum, berbagai agama, berbagai suku. Kita boleh bincang satu perkara secara terbuka. Kita boleh bincang dengan DAP, kita boleh bincang dengan NGO, kita boleh bincang dan mengambil keputusan. Kenapa kita nak pergi balik kepada lain isu perkauman? Rasuah pun tak apa, curi pun tak apa, asalkan dia Melayu. Lebih baik kita berkawan dengan lembu daripada berkawan dengan babi. Dia anggap puak-puak Pakatan Harapan ni babi. Tuh, orang tua tu. Dia bagi contoh selalu binatang. Dia kata ni macam tu lah, kita berkawan dengan lembu lebih baik daripada dengan babi. Sekarang dia berkawan dengan lembu-lembu tu.
Waktu hadirin sekalian, kita akan terus berusaha melalui jalan perlembagaan undang-undang, dan kita akan cuba dengan berbagai cara mengikut saluran undang-undang. Dan kalau mereka kuat, mereka rasa yakin, tak apalah, bubar parlimen. Kalau kami menang, kami ambil alih semula. Kalau BN kalah, sedia jadi pembangkang. Hadirin sekalian, Bang Mat ni berapa kali kalah dalam pilihan raya. Ceramah lah di Kedah, puluh ribu lah, dengan Saifuddin Nasution, dengan Anwar Ibrahim, atau dua Anwar Ibrahim Lanjil lah. Ribu orang datang putusan pilihan raya, kalah. 3 hari menung, hari keempat buat kenduri pula. Lagi masuk lagi tahun 90, lawan lagi, menang parlimen saya, tapi dapat Malaysia dah, tunggu lagi. Mari tahun 95, kita kejar lagi, kita ceramah lagi, semua datang. Naik Palah Badawi, kita kalah lagi teruk. Kemudian datang lagi pada tahun 2008, kita kempen, kita ceramah, dapat 5 negeri. Bayangan nampak dah. Tapi tak dapat Malaysia lagi. Mari 2013, kita kempen, kita semua kekal 3 negeri, hilang 2. Apa macam nak jadi ni? Menjelang pilihan raya 2018, orang tua tu datang. Tun Mahathir, dia kata, hampa kuat, kami pun nak join sama, boleh. Saya kata, why not? Asalkan nak peruntuh BN, silakan. Kita kempen, kita ceramah, kita semua menang. Dan kita terima lah kemenangan. BN baru hilang kerajaan 2018. Tanda-tanda kamu nak menang telah ada. Pilihan kecil kamu menang. Kenapa tak boleh tunggu? Kami boleh tunggu 60 tahun. Kenapa kamu tak boleh tunggu 5 tahun? Kalau takut kalah, tak usah pakai sistem demokrasi. Sekarang pun rakyat dah kecewa. Kami pilih, sekarang apa yang berlaku? Yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Tak pernah berlaku dalam dunia, saudara sekalian. Baik itu dunia Eropah tak hantar tahniah lagi sampai hari ini. Yang hantar barangkali negeri-negeri Afrika lah kot. Yang menang jadi pembangkang, ni yang menang ni, yes, jadi pembangkang. Hak kalah, pemerintah. Dalam dunia tak berlaku melainkan di Malaysia, tanah airku. Baik itu, hadirin sekalian, saya tak berucap macam ni lama dah. Sejak jadi menteri, orang kata Bang Mat berucap lah tak sedap. Memanglah menteri nak berucap macam mana, kena jaga fakta semua. Sekarang bermulalah serangan kami, bermula malam ini. Mahyudin dan geng kamu takkan senang menerima kebangkitan rakyat yang jitu sekarang ini. Kami tak reda kerajaan yang dirompak di tengah jalan. Kalau hebat, kenapa tak tunggu 5 tahun, 2 tahun setengah lagi untuk pilihan raya? Kita pemilih demokrasi dan kita takkan buang cara demokrasi ini. Oleh itu, kerajaan yang kamu ambil sekarang ini adalah kerajaan yang tidak ada legitimate. Betul ke tidak? Dan kita akan lawan mengikut saluran undang-undang dan perlembagaan. Selamat berjuang, kembalikan kedaulatan rakyat. Terima kasih. Sese Nandri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih semua penceramah, penganjur.